Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan anugerah yang Allah taala kurniakan kepada kita. Itulah nikmat berada di atas landasan agama Islam, di atas agama dan di atas manhaj yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana kita sering ulang dan ulang, ia adalah satu nikmat yang sangat-sangat besar dan tidak terhingga. Kerana apabila kita bandingkan atau kita perhatikan jumlah orang-orang yang berada di atas landasan agama yang benar ini, maka jumlah dia adalah sedikit. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tuba lil ghuraba, bahagialah orang-orang yang asing itu. Jadi berarti orang yang berada di atas hidayah Islam sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka jumlah mereka sedikit. Lalu alhamdulillah, dari sedikit itu Allah Ta'ala pilih kita untuk berada di atas landasan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itu pun bukan bermakna kita ni kata, oh kalau begitu okey dah lah aku ni, tidak. Kita mesti senantiasa belajar, berusaha mencari kebenaran. Kerana ilmu itu sangat luas. Dan hidayah Allah itu tidak ada satu jaminan yang mana kita ataupun seseorang itu tetap berada di atasnya, melainkan dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu senantiasalah minta hidayah, taufik, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas landasannya yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, hari ini setelah lama kita tertangguh, kita nak sambung bacaan kita pada kitab Talbis Iblis, di mana walaupun kitab ini tertangguh bacaannya, tapi dalam kehidupan kita, kita dapat perhatikan bahawa makin lama makin banyak muncul dakwaan-dakwaan orang-orang yang bertopengkan agama atau berpenampilan agama, tetapi mengajak kepada sesuatu yang bukan berasal daripada agama. Lalu pada asasnya kita tahu dan pada asasnya kita kenal bahawa perkara-perkara seumpama itu dinamakan talbis iblis. Apabila seorang mengajak kepada sesuatu yang bukan agama tapi dipakaikan dengan pakaian agama. Cuma hari ini dan sebagaimana sebelum ni, kita nak baca secara lebih detail apa bentuk kesamaran yang dipakaikan dengan jubah agama itu. Dan kebanyakannya yang tertipu dan terpedaya dengan tipu daya iblis adalah golongan sufi. Bukan bererti golongan sufi ni tak bagus. Kerana Syekh Uthman Khamis telah menyatakan sufi ni ada 3 golongan. Golongan pertama, orang yang melampau sehingga menolak istilah tazkiyatun nafs. Seolah-olah penyucian jiwa ni tidak ada bahagiannya dalam agama.
Tak boleh juga. Golongan yang kedua ialah golongan yang menumpukan usaha mereka dalam penyucian jiwa tapi tidak di atas landasan agama. Dengan cara-cara, perkara-perkara yang difikirkan atau mengikut petunjuk hawa nafsu. Lalu muncullah amalan-amalan pelik di atas nama menyucikan jiwa. Yang benar, sesungguhnya penyucian jiwa ada dalam agama. Kita panggil sebagai tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafs. Penyucian jiwa. Dan orang yang paling suci jiwa dia tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling baik mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam soal urusan jiwa juga adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita tahu Abu Bakar radhiyallahu anhu bila jadi imam baca Quran menangis. Sampai bila Abu Bakar diperintahkan jadi imam waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, Aisyah kata dia lelaki suka menangis, payah nak jadi imam nanti. Baca Quran dia menangis. Maknanya hati dia sangat lembut. Kalau nak sikap kezuhudan Umar Al-Khattab bila datang rombongan daripada Rom cari pemimpin umat Islam, tunjuk kepada Umar, dia pun terkejut. Begitu tawaduknya Umar sehingga bersama dengan kumpulan-kumpulan tentera Islam. Sehingga orang tak kenal mana pemimpin dia kerana zuhudnya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maknanya konsep penyucian jiwa ni, tazkiyatun nafs, ada dalam agama, ada panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi hak mana betul? Hak betul ia menyucikan jiwa pada pandangan, pada sudut mengikut panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Cuma tidak dinafikan bahawa golongan yang kedua yang kita sebut, orang yang masuk dalam kumpulan sufi, tasawuf lah bahasa kita, dengan maksud menyucikan jiwa semata-mata tanpa dipandu oleh ilmu yang benar, golongan inilah yang banyak disebut dalam kitab Talbis Iblis ini sebagai golongan yang tertipu dengan tipu daya iblis. Jadi bukan kita nak menyalahkan golongan sufi, tidak. Tetapi kita nak peringatkan diri kita dan juga sahabat-sahabat sekalian serta kaum muslimin bahawa kepentingan kita menyucikan jiwa kita mengikut panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okey? Bukan kata orang ngaji sunnah ni dia panggil syadid, keras. Dia tak bincang masalah hati, dia tak bincang masalah penyucian jiwa. Bukan begitu sebenarnya. Okay? Kalau kita perhatikan nas-nas agama, para sahabat, para tabi'in, orang-orang salih, mereka menitik beratkan masalah zuhud, tawadhu', ada akhlak-akhlak yang disebut. Tetapi jelas panduan mereka Al-Quran dan juga As-Sunnah. So kita kalau nak kepada ilmu kejiwaan, boleh. Ada kitab-kitab yang benar dalam masalah ini, tapi kena belajarlah. Okay? Kena belajar. Baik. Maka kita baca hari ini dalam 400 muka surat 460, iaitulah kaum sufi disusupi para penganut kebebasan. Kaum sufi disusupi, mana ada orang menyamar jadi penganut sufi padahal mereka bukan orang sufi sebenar. Dan mereka ni terbahagi kepada 3 kumpulan. Kumpulan pertama ialah orang yang kafir. Orang yang kafir yang masuk dalam agama Islam. Menyusup mungkin sebagai musuh Islam atau menyusup sebab dia nak buat benda-benda. Dia tak percaya pun kepada agama, tapi dia ada kepentingan lain dalam agama Islam. Sehingga akhirnya tempat yang paling selamat dia nak duduk, ialah duduk-duduk dalam kumpulan sufi. Sebahagian mereka tidak mengakui keberadaan Allah. Dan sebahagian yang lain mengakui keberadaan Allah tapi mengingkari nubuwah. Mereka yakin bahawa apa yang disampaikan para nabi adalah perkara mustahil.
Saat ingin memanjakan diri dengan syahwat, mereka tidak mendapati apa pun guna melindungi nyawa dan menutupi identiti yang sebenar, melainkan bergabung dengan para sufi dalam mendapatkan berbagai kesenangan yang diinginkan jiwa. Mereka pun bermadhab tasawuf. Jadi disebut oleh Ibnul Jauzi ni, ada orang yang memang sebenarnya dia tak minat pun kepada Islam, tapi dia minat kepada memenuhi nafsu syahwat dia. Cuma macam mana dia nak duduk dalam komuniti Islam? Dia duduk dalam kumpulan sufi. Itu kumpulan pertama. Mudah-mudahan kita tak dipertemukan kumpulan ni lah. Sebab kadang-kadang perbahasan jiwa ni dalam agama lain pun ada juga. Kalau kita tengok, orang panggil golongan Sami ke, apa tu, pendeta-pendeta agama lain pun, masalah kejiwaan ni dia boleh sembang. Semua orang boleh cakap tentang masalah kejiwaan. Golongan ini, kata dia, mempraktikkan ajaran tasawuf meskipun batiniyahnya mereka adalah orang kafir dan mereka patut mendapat hukuman mati. Golongan yang kedua, mereka ni orang Islam, namun mengikuti perbuatan syekh mereka tanpa pernah bertanya mengenai dalil ataupun alasannya. Taklid buta. Ikut syekh buat berapa, buat je betul berlaku. Ini golongan ni kita tengok ada. Depan mata kita pun, kita pernah dengar. Kita dengar perkataan-perkataan yang seumpama dengan ini. Sehingga walaupun cerita tu karut, cerita tu pelik, tetap juga dipertahankan sebab Tok Guru dia kata. Mereka melakukan segala apa yang diperintahkan oleh syekh, bahkan menganut pendapat sang syekh. Okay? Dia letak tahap syekh tu tahap iman. Maknanya apa saja syekh bagi tahu, dia beriman dengannya. Ini kumpulan yang kedua yang ada dalam golongan sufi. Ini pun berat. Kumpulan yang ketiga, orang yang termakan berbagai syubhat dan terjebak dengan konsekuensinya. Kumpulan ketiga ni orang yang tidak teruk sangat, tapi dia terjebak dengan syubhat-syubhat sufi. Apa syubhat mereka? Nanti kita bincang lepas daripada ini. Faktor yang menimbulkan syubhat mereka ini ialah pada waktu mereka memperhatikan mazhab orang-orang, iblis membenamkan tipu daya kepada mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahawa syubhat menghalangi hujjah. Bahawa membezakan syubhat itu dengan hujjah merupakan perkara yang sulit. Jadi nak sampai kepada hujjah tu kena lawan dengan syubhat, dan benda tu sangat payah. Okey. Dan serta bahawa tujuan hakiki terlalu mulia untuk didapatkan melalui ilmu. Mendapatkan tujuan itu merupakan rezeki yang Allah berikan kepada Allah kepada para hamba, bukan sesuatu yang dapat dicapai dengan proses belajar, yakni menuntut ilmu. Jadi dia kata payah, nak ngaji ni payah. Hanya orang tertentu saja yang boleh ngaji, yang boleh sapa ke. Jadi syubhat dia macam tu. Ilmu ni benda payah. Hanya orang-orang tertentu sahaja yang Allah bagi ilmu. Jadi kita ni tak perlu susah payah. Pasal nak cari, nak jadi sesuatu memang payah nak sapa. Cara paling mudah, kita dengar je Tok Guru ni kata apa. Itu syubhat. Okey? Jadi kita tak faham, tak ngaji bahasa Arab, kita pun tak ngaji bahasa Quran, kita tak ngaji. Jadi ada orang dah sapa, kita ikut dia je lah. Betul syubhat ni, tapi masalahnya hak ikut dia tu, dia ikut Tok Guru dia tu je. Kalau dia betul pada dakwaan dia, setiap orang bawa Quran, setiap orang bawa hadis, kepada orang yang berada kepakaran dalam tafsir, ada kepakaran dalam syarah hadis, ada berilmu akidah, maka dia akan dengar semua ni. Tidak lagu tu lah. Tu syubhat dia panggil. Akibatnya, iblis berhasil menutup pintu keselamatan. Apa dia pintu keselamatan? Iaitulah menuntut ilmu. Jadi iblis kata apa? Payah nak ngaji. Kita ni tak pandai. Tak payah ngaji lah. Tok Guru ada dah, kita dengar hak dia. Akhirnya tertutuplah pintu menuntut ilmu.
sehingga mereka pun membenci kata ilmu, sebagaimana halnya kaum Rafidah membenci nama Abu Bakar dan juga Umar. Sampai-sampai mereka mengatakan ilmu adalah penghalang dan para ulama terhalang menggapai tujuan tidak lain disebabkan ilmu yang dimilikinya. Akhir sekali dengan sebab belajar, dah ni tak sapa ke martabat tu sebab duk ngaji ilmu ni. Dia kata demo tak faham. Kita hak belajar ni hak tak faham. Dia hak tak mengaji tu lebih faham hakikat dia. Itu syubhat. Okey? Kita kena tahu ini adalah syubhat syaitan. Talbis iblis. Jika ada ahli ilmu yang mengingkari mereka, golongan ini menegaskan kepada para pengikutnya, si alim sebenarnya sependapat dengan kita secara hakikat. Hanya saja secara lahiriah dia menampakkan penentangan terhadap apa yang kita yakini kerana melihat keberadaan orang-orang awam yang lemah akalnya. Di mula-mula bila ada orang tegur dia, dia kata memanglah Tok Guru tak kata gitu, tapi Tok Guru tu dia cakap sebab ada orang awam hak tak faham. Tapi sebenarnya apa hak dia nak ayat tu sama dengan hak kita faham hak betul ni. Jadi dia pun kata apa? Macam kadang-kadang baru ni ada perkataan terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Kan dia tulis satu kitab perisai bagi sekalian mukallaf, dan Syekh Abdul Qadir dikatakan sebagai orang yang bermanhaj salaf. Dia kata sebenarnya Syekh Abdul Qadir ni dia ahli kita juga. Dia tulis kitab salaf tu sebab dia nak tauliah daripada pihak kerajaan Saudi ya. Dia kata macam tu. Tapi bila kita rujuk kepada orang-orang lain dan sebagainya, itu pendustaan terhadap Syekh. Dan itu adalah satu tohmahan kepada Syekh dia. Ni, anda tanya Dr. Abdul Basit masalah tu. Dia kata, bawa bukti. Mana Syekh tulis tu sebagai hanya Syekh tu bermuka-muka. Kerana nak dapat tauliah ataupun nak dapat kebenaran daripada pihak kerajaan Arab Saudi. Kalau dakwa gitu memang mudah je. Tapi itu adalah satu tohmahan terhadap guru. Tapi dia nak kata apa? Sebenarnya Syekh ni dia tulis tu bukan nak orang salaf. Dia nak ahli kita juga. Dia guna hujah sebegitu. Dan jika sang alim semakin sengit menentang mereka, dikatakanlah orang bodoh ini terbelenggu dengan belenggu-belenggu syariat sehingga wajar jika dia terhalang untuk mendapatkan tujuan. Sesudah itu mereka melakukan amalan sesuai syubhat yang didapati dan diyakini. Andai mereka mengerti bahawa amalan yang dipraktikkan berdasarkan syubhat itu adalah ilmu, tentu pengingkaran mereka atas ilmu menjadi batal. Beberapa syubhat kaum sufi. Terus. Pertama, apa syubhat-syubhat yang mereka kata? Ni golongan-golongan yang memang nak kepada kebaikan, tapi bila dengar syubhat ni terperesong daripada ajaran yang benar. Pertama, syubhat terkait dengan qada dan qadar. Apa maksud syubhat terkait dengan qada dan qadar? Mereka kata, jika segala sesuatu sudah ditakdirkan sejak dahulu kala, sejumlah kaum sudah dipastikan bahagia dan sejumlah kaum lain dipastikan sengsara, bahawasanya yang ditakdirkan bahagia tidak akan sengsara dan yang ditakdirkan sengsara tidak akan bahagia. Faham situ? Kalau Allah dah takdir, hak bahagia tetap bahagia, hak sengsara tetap sengsara. Takkan berubah dah. Sebab itu takdir. Bahawa yang dikehendaki dari amalan bukanlah zat amalan tersebut. Apa maksud zat amalan tersebut? Maknanya Allah suruh kita buat amal, bukan amalan tu sebenarnya Allah Ta'ala nak. Sebab dia dah tentu dah hak mana ahli syurga, hak mana ahli neraka. Jadi Allah bila perintahkan kita untuk beramal, bukan sebenarnya Allah suruh beramal pun. Melainkan ia hanyalah sarana demi meraih kebahagiaan dan menangkal kesengsaraan hidup, dan juga bahawa amalan sudah lebih dahulu ada dari kita, maka tidak ada alasan untuk melelahkan diri dengan melakukan berbagai amalan. Jadi syubhat qada dan qadar sehingga akhirnya sebahagian mereka rasa tak payahlah kita dak beramal, benda dah tulis belakang tu. Ini syubhat. Jadi kalau kita beramal pun Allah Ta'ala bukan perintahkan untuk tengok zat amalan tersebut, bukan tengok amalan tu dah. Sebab amalan ni kita tak buat Tuhan tulis dah. Itu syubhat mereka.
Jadi tidak ada alasan kita nak berpenat lelah melakukan amalan. Dengan kata lain, tidak perlu kita halangi jiwa untuk meneguk berbagai kenikmatan lantaran yang tertulis di dalam takdir sudah pasti terjadi. Jadi syubhat akhirnya bila dia berhujah dengan syubhat macam ni, pertama, dia tidak sungguh dalam beramal. Yang kedua, dia berwenang-wenang dengan syahwat dia. Tanggapan atau jawapan syubhah di atas. Katakanlah kepada mereka, pandangan atau pendapat demikian bererti menolak semua syariat Allah. Kalau anggap macam tu, semua hak Allah Ta'ala suruh, tak pakau belaka. Kalau dengan hujah tu, bererti kita buat amal ni, semua syariat ni tak ada guna. Pasal apa? Dia berhujah dengan takdir sudah ditentukan. Hak masuk syurga akan masuk syurga, hak masuk neraka akan masuk neraka. Amalan ni tak bermaksud apa-apa. Pembatalan atas seluruh hukum yang termaktub dalam kitab samawi, bukan Quran saja tertolak. Hujah tu maknanya tak ada guna Tuhan turunkan Taurat, tak ada guna Tuhan turunkan Injil, tak ada guna Tuhan turunkan Quran, dan ini juga merupakan celaan terhadap dakwah para nabi. Tak ada guna nabi kerja penat lelah untuk mengajak orang masuk Islam atau beramal. Kalau itulah hujah mereka, tak ada makna semua nabi itu adalah satu tohmahan terhadap Allah, terhadap Rasul, terhadap kitab-kitab yang semuanya diturun untuk memandu manusia. Kalau sekadar kita nak berpada dengan takdir bahawa semua sudah ditentukan, ataupun maknanya masuk syurga akan masuk syurga, masuk neraka tak masuk neraka, tak ada kaitan dengan amal ibadat ni. Jika tidak bererti demikian saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadat salat dalam Quran, wa an aqimus salah, maka hamba berhak berdalih, untuk apa kita salat? Tu apabila aku ditakdirkan bahagia, nescaya aku akan bahagia. Begitu pula apabila ditakdirkan sengsara, pasti aku akan sengsara. Mengerjakan salat tidaklah berguna bagi kesudahanku. Jadi kalau orang berhujah gitu, ikut dakwaan mereka, betul lah. Berapa aku salat? Engkau Tuhan tertuduh mana ahli syurga, mana ahli neraka. Demikian halnya manakala Allah melarang perbuatan zina. Allah Ta'ala kata wala taqrabuz zina. Kalau orang tu berhujah macam mana? Kenapa aku menghalang diri dari kenikmatan duniawi? Sebab bahagia dan sengsara tu dah diputuskan. Bukankah segala kesudahan makhluk urusannya telah pun tuntas? Fir'aun juga menyatakan sanggahan seperti itu kepada Nabi Musa. Sehingga dia kata kepada Nabi Musa, faqul hal laka ila an tazakka. Maka adakah keinginanmu Fir'aun untuk membersihkan diri dari kesesatan? Kemudian pernyataan mereka ditujukan kepada Allah yang Maha Pencipta. Untuk apa engkau mengutus para rasul? Bukankah yang engkau takdirkan pasti berlaku? Pandangan maupun pernyataan yang berkonsekuensi kepada penolakan kitab-kitab samawi dan penentangan para rasul merupakan perkara batil dan juga mustahil. Sedangkan benda ni Nabi pun dah bagi tahu dah. Sahabat pun tanya dah. Kalau benda dah sudah takdirkan, kenapa kita beramal? Lalu Nabi SAW jawab, i'malu, beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu dipermudahkan untuk apa dia diciptakan. Jadi amalan itu penting. Untuk kita beramal, kita berusaha sebagaimana yang disyariatkan. Mereka berhujah begitu untuk memisahkan diri daripada syariat. Ketahuilah manusia melakukan segala sesuatu amalan sesuai dengan keinginan pribadi. Kerana itulah pahala dan seksa berlaku atas dirinya. Ketika seseorang melanggar, bererti jelas bahawa Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan sejak dahulu kala bahawa dia akan melanggar. Allah menghukum semata-mata kerana pelanggaran yang dibuat, bukan kerana takdir yang khusus baginya. Maka dari itu seorang pembunuh dijatuhi hukuman mati atau diqisas. Dan dalam hal ini dia tidak boleh kita bela dengan berkata bahawa pembunuhan yang dia lakukan itu terjadi berdasarkan ketentuan takdirnya. Jadi sama juga dia kata, berhujah kalau begitu tak bolehlah hukum pembunuh. Sebab dia bunuh tu dengan sesuatu yang sudah
ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tak terima pun hujah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalihkan para sahabat dari takdir kepada amal kerana perintah dan larangan adalah kondisi nyata sementara takdir adalah sesuatu yang tidak boleh diketahui. Apa dia kata? Rasulullah suruh kita beramal. Pasal apa? Amal kita boleh nampak, boleh usaha, boleh ikhtiar. Memang Allah Ta'ala suruh kita. Takdir kita tak tahu. Kita tak tahu esok nak jadi gapo kita ni, mati masuk syurga ke mati masuk, tak tahu. Tetapi hak Allah Ta'ala suruh, kita buat. Okey? Sungguh kita tidak mungkin mengabaikan beban syariat yang kita ketahui kerana takdir yang gaib itu. Sabda Nabi SAW sebelumnya, sebab masing-masing akan dimudahkan untuk sesuatu yang telah diciptakan baginya, memberikan isyarat peranan takdir. Orang yang ditakdirkan mempunyai ilmu, maka dia dimudahkan untuk mencari, memahami, mencintai ilmu tersebut. Dan siapa yang diputuskan bodoh, maka cinta ilmu dicabut dari hatinya. Seperti itu juga bagi siapa yang ditakdirkan memiliki anak, dia akan dimudahkan untuk menikah. Dan sebaliknya, dia tidak akan diberi kemudahan untuk menikah. Itu syubhat yang pertama, mereka berhujah dengan takdir untuk meninggalkan amalan ataupun tidak terikat atau tidak syariat. Syubhat yang kedua, kadang-kadang mereka berpendapat Allah tidak perlu dan tidak terpengaruh oleh amal kita, baik itu kemaksiatan ataupun ketaatan. Jadi kita tak perlu bersusah payah melakukan sesuatu yang tidak berguna, iaitu amal. Kita buat amal pun Allah tak untung, kita tak buat amal pun Allah tak rugi, kata dia. Betul tak? Memang betul lah. Tapi syubhat yang dia bawa, tujuan dia untuk meninggalkan amal. Kita ni kita kata memang betul. Dalam hadis ada, kalau semua orang buat taat, Allah tak bertambah kekayaan. Kalau semua orang melakukan maksiat, Allah tak berkurang kekayaan. Betul pun dalam hadis. Tapi syubhat ni supaya kita tak perlu bersusah payah beramal. Jadi syubhat dia apa? Kita kenal Allah sekadar kenal Allah. Kalau kita buat sembah dia pun, dia tetap Allah. Kalau kita tak sembah dia pun, dia tetap Allah. Jadi tak ada makna kita sembah. Yang penting kita kenal dia Allah. Jadi jawapan kepada syubhat ni, syubhat ini pernyataan demikian jelas-jelas menentang perintah syariat. Seolah-olah kita kata kepada Allah dan Rasul, hak Allah Ta'ala bagi tahu dan perintahkan kepada kita ni tak ada gunanya. Selanjutnya syubhat ini dibantah dengan pernyataan, siapa yang mengira bahawa Allah akan mendapat manfaat dari ketaatan, atau bahawa Allah akan terkena bahaya dari kemaksiatan, atau Allah menggapai apa yang menjadi tujuan ilahiyah kerana amalan hamba. Jadi kalau dia kata gitu, kita jawab, siapa dia kata Allah? Perintah agama ni, bila masa agama suruh kita buat ketaatan dengan sebab kita taat kepada Allah, baru Allah jadi Tuhan. Tak ada orang pun kata macam tu. Tak ada orang pun kata macam tu. Yang demikian hakikatnya disebabkan si hamba tidak mengenal Allah. Dia sangka begitu sebab dia tak kenal Allah. Sesungguhnya Allah Maha Suci dari materi atau kepentingan, juga dari mengambil manfaat atau mendapat bahaya kerana amalan makhluk. Sebab kita tahu bahawa Allah Ta'ala kata, وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. Siapa pun yang berjihad, dia berjihad untuk dirinya sendiri. وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ. Siapa yang menyucikan diri, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Allah Ta'ala kata, dah kita buat amal ni, Allah suruh buat amal untuk kebaikan kita. Jadi kalau dia ni duk nampak, bahasa mudah, kita pernah dengar tak satu Dr. Zakir Naik pernah jawab seorang etis. Saya suka argument tu. Orang tu tanya, kenapa aku patut impress? Kenapa aku patut kagum bila Allah Ta'ala kata dia buat langit, dia buat bumi? Dia Tuhan, memang tu kerja dia.
So, kenapa aku perlu kagum? Kenapa aku perlu? Sebab dia Tuhan. Kalau dia nak buat lebih daripada ni pun dia Tuhan. So what dia kata? So what? Jadi jawab di Dr. Zakir Naik, kalau Bill Gates beri kepadamu $100, Bill Gates ada, dia bagi contoh. Sama kalau Bill Gates bagi kepada kita $100, dia ada billion. So, kalau setakat $100 tak ada apa pun pada dia. Jadi Dr. Naik kata, itu masalah mu fikir tentang dia. Sekarang ini kena fikir tentang kamu. Why Bill Gates bagi kat kamu? Bill Gates beri kepada kamu. Kenapa? Memang kita tak boleh biar kaya. Sekarang ni, berapa Bill Gates bagi kepada kamu? Tidak kepada orang lain. Why you? Maknanya. Jadi kita ni kalau kita tengok kepada Tuhan, Tuhan tak benda, dia kaya dah dia. Syariat ni kalau kita tak buat amal pun Allah Taala tak miskin, tak turun ketuhanan dia. Kalau kita buat pun Allah Taala tak bertambah kekayaan dia. Tapi Allah Taala kata, kalau kamu buat, kamu. Syariat ni untuk kebaikan kita. Di situ yang orang yang terjebak dengan syubhat tasawuf ni, dia tak nampak hal ni. Sehingga akhirnya dia kata, Tuhan tu kita tak buat amal pun, dia kaya. Memang dia, kalau kamu kufur, soalnya kalau kamu tak buat, siapa yang susah? Mu. Dia kata apa perumpamaannya? Sepertilah seorang doktor menyuruh pesakitnya berpantang untuk kepentingan pesakit, bukan untuk doktor. Seperti halnya tubuh memperoleh maslahat dan kemudaratan dari makanan, demikian halnya jiwa. Jiwa juga memperoleh maslahat dan mudarat dari ilmu dan kebodohan, juga dari keyakinan dan amalan tertentu. Yang memperlakukan itu, syariat itu laksana doktor. Dan sungguh dia lebih mengetahui maslahat yang terkandung pada perintahnya. Itu syubhat yang kedua. Jadi syubhat yang kedua, mereka kata Allah ni dah kaya, Allah ni dah Tuhan, tak terikat dengan amalan kita, jadi kita tak perlu beramal. Maka jawapan dia, apa dia jawapan dia? Allah suruh kita beramal, bukan tujuan dia untuk dia. Syariat Allah ni kebaikannya untuk kita. Sebab tu kita kena berpandu kepada nas agama. Syubhat yang ketiga. Syubhat yang ketiga tentang luasnya rahmat Allah. Mereka mengatakan bahawa luasnya rahmat Allah sudah dipastikan dan bahawa rahmat Allah itu pasti sampai kepada kita. Berdasarkan sangkaan ini, tidak ada alasan bagi kita untuk menyatakan bahawa kita tidak tercakup dalam naungan rahmat Allah. Jadi dia kata Allah ni rahmat dia luas. Dan kita sudah pun termasuk dalam rahmat Allah. Tanggapan syubhat ini, okay? Syubhat dia apa makna? Sehingga dia tidak perlu beramal. Itu maksud dia. Syubhat dia, rahmat Allah ni luas. Kalau kita tak buat amal pun, rahmat Allah tu luas. So kita ni dah termaksud dalam rahmat Allah, tak apalah. Kita kata syubhatnya bagaimana? Memang rahmat Allah luas, tapi dia bawa argument tu untuk meninggalkan syariat. Jawapan dia ialah, tanggapan kepada syubhat ini sama seperti tanggapan pertama. Kerana isi kesamarannya ada pada menolak ancaman yang disampaikan para rasul dan meremehkan akan siksaannya. Bantahan sederhananya ialah, sebagaimana Allah menyifatkan dirinya dengan rahmat, Allah juga menyifatkan dirinya dengan zat yang maha keras siksanya. Maka itulah kita dapat melihat para wali dan para nabi tetap diuji dengan berbagai penyakit, rasa lapar, bahkan dihukum atas kekeliruan dan kesalahannya. Bagaimana Allah dinilai tidak keras dalam memberikan hukuman, sementara orang yang sudah dipastikan selamat sahaja takut kepada Allah. Ibrahim Al-Khalil menyeru pada hari kiamat, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkanlah diriku, nafsi dengan diriku. Musa Al-Kalim, Kalimur Rahman, kata diriku. Umar pun kata, celakalah aku Umar jika tidak diampuni. Mana kalau mereka kata
rahmat Allah ni luas. Kalau kita tak buat amal pun tak apa, kita dah termasuk dalam rahmat Allah. Maka jawapan dia kata apa? Pertama, betul rahmat Allah tu luas, tapi jangan lupa Allah juga keras azabnya. Satu. Yang kedua, kalaulah hanya berhujah dengan rahmat Allah tu sangat luas, maka semua ancaman-ancaman hak Nabi duk bagi tahu selama ni tak gunalah. Hak neraka, hak marinya, azab lah kuburnya, begini, tak gunalah. Pasal apa? Sebab rahmat Allah tu pada dengan hak tu je. Tak beramal pun tak apa, kita sudah termasuk dalam rahmat Allah. Kemudian bahas pula dengan sifat Nabi. Setara Nabi Ibrahim alaihissalam, dia ni Nabi, pastinya dia mendapat rahmat dari Allah. Tapi dia sendiri waktu duduk di hari kiamat, Nabi Ibrahim kata, nafsi, diriku. Nabi Musa pun kata, diriku. Umar radhiyallahu anhu kata, celakalah Umar jika dia tidak diampuni. Maka ketahuilah yang mengharap rahmat harus melakukan sebab-sebab mendapat rahmat. Betul, rahmat Allah tu luas. Tapi orang yang mengharapkan rahmat Allah mesti berusaha melakukan sebab-sebab yang membolehkan dia mendapat rahmat. Orang nak mendapat keampunan tapi tak nak istighfar, boleh tak boleh? Jadi syubhat mereka, Allah maha luas rahmat tapi mu tak nak beramal. So geng-geng hok tak nak solat sebab ilmu makrifat ni, tak semayang, tak apa, tidak mengikut syariat dengan sebab rahmat Allah tu luas. Maka kita katakan bahawa betul rahmat Allah tu luas. Tetapi nak mendapat rahmat Allah mesti ada sebab-sebab dia. Di antara sebab mendapat rahmat adalah bertaubat dari kesalahan. Ini seperti orang yang mengharapkan panen. Panen ni hasil tuaian, buah hasil tuaian. Maka dia harus menanam. Orang yang nak hasil tuaian, dia mesti menanam. Macam mana dia nak hasil, tiba-tiba dia tak menanam? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi Allah Ta'ala menamakan orang yang mengharapkan rahmat Allah ni siapa? Orang beriman, orang berhijrah, orang berjihad. Bukan orang yang duduk saja. Okay? Maksudnya mereka itu layak mendapat rahmat. Sementara orang yang terus-menerus melakukan dosa dan berharap mendapat rahmat ilahi, maka harapan mereka ini tidak mungkin terwujud. Al-Ma'ruf Al-Karhi berkata, sikapmu yang berharap mendapat rahmat dari zat yang tidak kamu taati adalah wujud kehinaan dan kebodohan diri. Maksudnya apa? Adalah hakikat kehinaan dan kebodohan diri. Kalau mu mengharap rahmat dari zat yang tiba-tiba kamu tak taat kepadanya, maka itu sebenar-benarnya kebodohan dan kehinaan. Mu tak taat kepada Allah tapi kamu harapkan rahmat daripada Allah, itu adalah kehinaan. Kalau betul mengharap rahmat dari Allah, maka beramallah, beristighfarlah, kurang-kurang beristighfar. Ni dok, buat amal dok langsung, istighfar pun tidak, sembahyang 5 waktu pun tidak, tapi mengharapkan rahmat dari Allah, maka ini adalah kehinaan. Syubhat yang seterusnya, syubhat kaum sufi yang seterusnya ialah syubhat terhadap maksud syariat. Macam mana syubhat kepada maksud syariat? Sekelompok sufi meyakini bahawa maksud syariat adalah olah jiwa. Olah jiwa sehingga terlepas dari kekotoran dan menghinakan. Maknanya kita ni penyucian jiwa. Kita ni nak jadi orang yang baik, orang yang hati kita tu rasa baik, tenang. Jadi syariat ni maksudnya untuk mendatangkan ketenangan dalam jiwa. Sehingga ada orang dia kata, aku ikut sunnah aku tak tenang, aku ikut demo tu rasa tenang. Pernah dengar? Dia kata gitu.
Pasal dia kata maksud syariat adalah untuk mendapatkan ketenangan. Kita pun tak tahu ketenangan mana dia rasa tu. Kalau tuan tanya orang hak sami duk meditasi pun tenang. Tenang, tak cara kat orang kan, tenang, tak balas dengan orang. No, tak tegur benda-benda mungkar, tak buat amar ma'ruf nahi mungkar. Orang buat gapo pun tak apa, betul belaka. Memang tak balas dengan orang, tenang sungguh ha. Tapi bila orang mungkar kita tegur. Awak bid'ah kita ajarkan sunnah. Memang bergaduh ha. Dia nak macam mana? Nak tenang, jangan kacau orang. Jadi dia kata apa? Maksud syariat adalah untuk ketenangan jiwa. Ini syubhat ni. Syubhat. Sehingga jiwa kita ni tak ada rasa benci kepada orang, tak ada bermusuh dengan orang. Oh, orang nak buat apa pun ikut dia lah nak buat, kita jangan cara ke dia. Yang penting jiwa kita tenang. Oh. Sesudah demikian, waktu melakukan penyucian jiwa ini, namun sesudah sekian waktu melakukan olah jiwa ini, namun jiwa mereka tidak juga bersih, mereka pun pesimis. Untuk apa kita melelahkan jiwa untuk melakukan sesuatu yang tidak boleh didapatkan manusia? Akhirnya mereka meninggalkan amal. Ada sampai satu tahap dia tak tenang. Akhir sekali tak payahlah beramal. Ada juga talbis dia. Penjelasan untuk mengungkapkan tipuan iblis ini dimulai dengan meluruskan. Nak jawab hak tipu daya iblis, nombor satu sekali kena betulkan kekeliruan. Bahawa maksud syariat adalah mengekang sifat-sifat kemanusiaan dalam batin manusia, seperti mengekang syahwat dan mengalihkan amarah. Ini sebenarnya bukan maksud dan tujuan syariat. Syariat tidak menghalang sifat-sifat kemanusiaan yang ada dalam batin manusia. Contohnya apa? Kita baca apa ni? Tidak boleh dibayangkan jika apa yang ada dalam tabiat manusia dihilangkan dengan alasan melakukan penyucian jiwa. Maknanya sampai kita apa? Tak marah ke orang. Tak ada sifat benci. Jadi manusia tu jadi macam, orang panggil apa? Tak ada perasaan. Jadi syahwat pun tak boleh. Sedangkan syahwat ni diciptakan ada manfaat. Allah Ta'ala cipta dalam diri kita ada syahwat. Ada tujuan dia Allah Ta'ala ciptakan. Kerana tanpa syahwat, makan, manusia akan binasa. Tak ada orang nak makan. Tanpa syahwat kahwin, manusia tidak akan memiliki keturunan. Tanpa syahwat marah, manusia tidak akan dapat membela diri dari segala yang menyakitinya. Demikian pula cinta harta. Kecintaan ini sudah tertanam dalam tabiat manusia. Kerana cinta harta ini mengantar manusia menuju beragam syahwat. Tujuan sejati dari olah jiwa yang hakiki, yang sebenar. Okay? Maksud tujuan kita duk rawat kawal, duk mengubat jiwa kita, mengawal jiwa adalah menahan hasrat jiwa dari segala syahwat yang dapat menyakiti hati dan mengembalikan jiwa kepada syahwat yang proporsional. Makna propos, tujuan sebenar syahwat. Kita dalam syariat ni, bahasa mudah, Allah bukan suruh kita hilangkan nafsu tu. Dalam syariat, Allah buat kita ada nafsu syahwat. Syariat datang bukan suruh kita buang dia. Duk tapur siapa-apa ikat kita ni, tak ada nafsu, tak ada syahwat, tak makan tetap. Syariat datang, kamu kahwin. Pasal Allah beri syahwat tu untuk mendapatkan keturunan. Kahwinlah. Mana? Dengan kahwin kita jaga maksud syahwat sesuai dengan syariat. Marah. Jangan siapa orang buat kacau, caci maki ke Nabi pun kita tak marah. Orang buat rekod hadis palsu pun kita tak marah. Orang buat benda-benda yang menyelisihi syariat pun kita tak marah. Islam bukan datang untuk menghilangkan penyakit-penyakit ataupun syahwat ataupun keinginan, rasa marah dan sebagainya.
Hak tu dia kata tenang pasal dia tak marah ke orang. Tak marah di saat agama dihina, itu masalah. Tak marah di saat Nabi dicaci, itu bermasalah. Tak ada rasa marah di saat orang sebar hadis palsu, pendustaan terhadap Nabi, itu masalah. Tapi bagi mereka, kita jangan benci kat orang. Kita jangan kata kat orang. Kita memang tak kata kat orang, tapi kita benci kalau orang tu menyebarkan hadis palsu. Kita rasa marah apabila orang menghina Nabi SAW. Itu tujuan syariat. Bukan tujuan syariat ni suruh tenang. Siapa pekat orang kata apa pun kepada agama kita pun yang penting aku tenang. Ini talbis. Sehingga akhirnya dia tak tahu maksud syariat tu apa. Yang penting maksud syariat, aku ni tenang, jangan kacau orang, tak kacau orang, aku boleh zikir, aku boleh buat apa gini. Jadi hak dia buat tu pun kadang-kadang tak ada kaitan pun dengan syariat. Ini masalah dia. Baik, Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang sanggup menahan diri dari hawa nafsu. Keinginan diri akan berhenti pada sesuatu yang dicari dan diinginkannya. Andaikan apa yang dicari sudah tidak ada dalam tabiat manusia, maka manusia tidak lagi memerlukan larangan mengikuti hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Dan Allah tidak berfirman dan orang-orang yang tidak mempunyai sifat amarah. Allah Taala puji apa? Orang yang menahan sifat marah. Allah tak puji orang yang tak ada sifat marah. Beza dia tu dah. Maknanya sifat marah tu penting, tapi dia menahan marah pada sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Allah memuji orang yang menahan diri dari melakukan sesuatu kerana gelojak amarah. Maka dari itu orang yang menyatakan olah jiwa bertujuan mengubah tabiat, berarti dia menyatakan sesuatu yang mustahil. Tujuan olah jiwa itu tidak lain ialah mematahkan keburukan syahwat jiwa dan amarah, bukan menghilangkan syahwat itu sendiri. Orang yang menjalani olah jiwa laksana doktor yang cerdik ketika makanan dihidangkan. Dia hanya memakan makanan yang sihat, lalu menahan diri dari tiap makanan yang dapat membuatnya penyakit. Sedang orang yang tidak melakukan olah jiwa laksana anak kecil yang tidak tahu apa-apa, sehingga dia makan apa saja yang dia mahu tanpa peduli akibat yang akan diterimanya. Baik, syubhat yang terakhir. Syubhat yang kelima. Syubhat kelompok sufi yang kelima ialah mereka berlebihan dalam olah jiwa sehingga melihat sesuatu mirip seperti karamah, mimpi-mimpi baik, atau mendapat ilham, kata-kata lembut yang muncul kerana terus berfikir dan menyendiri. Jadi lama dia duduk bersuluk, duduk gapo, tiba-tiba dapat karamah. Setelah bersuluk atau berzikir dapat mimpi yang baik. Setelah bersuluk tiba-tiba keluar perkataan-perkataan yang lemah lembut. Setelah dia berfikir dan menyendiri. Lalu yang terparah setelah itu, mereka pun yakin bahawa mereka telah mencapai tujuan syariat. Dia kata dia dah sampai ke satu tahap maqam yang ada dalam agama. Ini syubhat juga. Syubhat maqam-maqam ni. Buat sampai ke satu tahap, aku dah sampai dah. Aku dah sampai dah ke tempat makam tersebut. Mu tak sampai lagi, mu tak tahu. Mu kecek ni, mu bukan orang bidang tasawuf. Mu kecek ni, mu bidang ni. Dia kata apa? Dia sudah sampai ke makam tersebut. Ni, saya baca kitab ni, Syekh yang telah menulis ni, dia adalah orang yang alim dan juga tahu masalah-masalah jiwa. Apa jawapan dia? Dia kata apa? Mereka berkata, kami telah sampai. Mana sampai kepada apa? Makam yang dia
tuju tu. Tidak ada sesuatu yang membahayakan kami lagi. Siapa yang telah sampai ke Kaabah, maka perjalanannya sudah berakhir. Natijah apa? Mereka akhirnya tidak lagi beramal. Ini syubhat dia. Bila dah sampai ke tahap tu, tidak lagi beramal. Dia kata apa? Dia sudah tidak terikat dengan syariat. Dia dah sampai ke hakikat dan tidak lagi terikat dengan syariat. Mereka itu menghias penampilan luar dengan pakaian tampalan, sajadah, tarian dan wajd. Mereka juga menuturkan kata-kata sufi terkait dengan makrifat, wajad dan juga rindu. Ibnu Aqil berkata, ketahuilah bahawa ada orang yang tidak mentaati Allah serta menjauhkan diri dari aturan syariat menuju aturan buatan diri mereka sendiri. Di antara mereka ada yang beribadah kepada selain Allah kerana mengagungkannya. Mereka seperti diakui sendiri menjadikan sembahan-sembahan tadi sebagai perantara untuk beribadah kepada Allah. Di antara mereka juga ada yang mengesakan Allah namun tidak mahu beribadah. Mereka berkata semua ini dibuat untuk kalangan orang awam kerana mereka tidak memiliki makrifat. Ni ramailah orang ni. Dia kata dia sudah sampai ke satu hakikat. Jadi syariat ni adalah untuk orang-orang awam sahaja. Orang yang dah sampai kepada ilmu makrifat ni, maka dia sudah tidak perlu lagi beramal. Padahal dia mengaji Quran pun tak betul lagi. Ngaji Quran, ilmu makrifat mana tak tahu dia orang mari tu. Daripada mana ilmu makrifat dia tu? Susu galur dia mari ke mana tu? Orang hak paling kenal Allah ni Nabi. Nabi pun semayang 5 waktu, mari ke dia ni dia tak semayang, mari ke mana hakikat dia tu? Nabi siapa pecah kaki, bekak kaki, sakit pun semayang. Siapa hak nak mati, wafat Nabi pun masihlah semayang. Mari tang dia ni, dia kata apa? Dia dah sampai hakikat yang perlu tidak lagi terikat dengan syariat. Syariat ni untuk orang-orang awam sahaja. Dia dah sampai dah makam, tak perlu lagi beramal. Ukuran siapa? Daimun. Orang senantiasa berzikir. Dia senantiasa dah, tak ada dah. Pasal hati dia dengan Allah senantiasa. Ukuran siapa? Ukuran siapa? Lalu dia katalah kita ni tak ngaji lah. Tak apalah. Biarlah kita ni dengan syariat hak dia mau kata ilmu kulit ni. Ilmu kulit ni lah ilmu hak Nabi. Ilmu kulit ni lah ilmu hak sahabat. Ilmu kulit ni lah ilmu imam-imam mazhab. Ilmu ni lah yang mana para sahabat hak dijamin syurga dulu beramal. Ilmu mana? Ilmu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tak ada seorang pun daripada 10 orang sahabat yang dijamin syurga tu beramal dengan solat daim tu. Daim, solat daim. Solat senantiasa solat. Maknanya dia senantiasa dalam keadaan solat. Tak terikat lagi 5 waktu. Tak ada seorang pun sahabat hak dijamin syurga tu solat daim. Baik. Ini jelas sejenis kesyirikan, kata pengarang kita. Kerana tatkala Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahawa dimensi ma'rifatnya begitu dalam dan tinggi, maka mustahil takut orang yang tidak kenal takut terhadap neraka, walaupun seluruh makhluk sudah mengetahui betapa dahsyat sengatan neraka. Maka Allah juga berfirman kepada para ahli ma'rifah, wa yuhadzirukumullahu nafsah, Allah memperingatkan kamu akan diri, yakni seksanya. Iaitu Allah tahu bahawasanya sebahagian besar amal ibadah mengharuskan ketenangan, menentukan posisi, tempat, bangunan dan kebatuan dan menghadap ke arah tertentu. Maka Allah menjelaskan hakikat keimanan kepadanya
laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah. Dan sebagai penguat penjelasan hakikat tersebut, Allah Ta'ala berfirman di tempat lain dalam Al-Quran, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging haiwan korban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Dengan begitu dapat diketahui bahawa yang menjadi patokan adalah tujuannya. Jadi tidak cukup hanya dengan makrifat tanpa melaksanakan perintah ataupun menjauhi larangan. Ini kita dah bahas dalam kitab, dalam syarah kita tentang beriman dengan Allah, antara metodologi falsafah dengan ahli sunnah wal jamaah. Iaitu orang sebahagian orang falsafah, orang-orang ni lah, beriman dengan akal ni, mereka hanya melihat maksud tujuannya ialah mengenal Allah. Mana tentang makrifat, mengenal Allah, pengetahuan. Tapi ahli sunnah melihat mengenal Allah ni maknanya keimanan yang menzahirkan ketaatan, ibadat. Tauhid kita ni maksud, sebab tu kita ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Setelah kita kenal Allah Maha Pencipta, maka uluhiyah tu kita menundukkan diri kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan mana-mana makhluk. Tapi orang yang mengenal Allah dengan falsafah mereka sendiri, mereka anggap hakikat mengenal Allah ni sekadar makrifat. Kenal hakikat Allah tak terikat dengan syariat. Makin kita kenal, makin kita tunduk. Makin kita kenal, makin kita taat. Makin kita kenal, makin kita takut. Dan kita bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itulah hakikat syariat atau hakikat agama yang sebenar yang dibawa oleh para rasul. Bukanlah seperti perbuatan orang-orang etis batiniyah dan para sufi yang suka meracau itu. Abu Ali Ruzbari, sebagaimana telah dinukilkan, pernah ditanya mengenai seseorang yang mengucapkan, aku telah sampai ke tingkatan saat aku tidak lagi terpengaruh oleh perubahan keadaan. Lalu Abu Ali menjawab, dia memang sudah sampai, tapi sampai ke neraka sakar. Dia kata, kalau mu sampai sungguh, kalau lagu tu sampai ke satu tahap tak terikat lagi dengan syariat, kata dia memang sampai sungguh. Kalau macam tu, itulah sampai ke neraka sakar. Pasal apa? Sebab orang yang tak nak ikut syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bererti dia telah kufur dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tempat bagi mereka melainkan neraka. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, sebagaimana saya sebut di awal tadi, bukan salah menyucikan jiwa, tetapi sucikanlah jiwa melalui panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kalau nak rasa ketenangan, banyakkan istighfar, banyakkan zikir, baca Quran. Okey? Allah Subhanahu wa taala sebut, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan tidak ada zikir yang lebih menyucikan hati lebih daripada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Sebab tu cara yang paling baik untuk menyucikan diri atau dalam menjalani tazkiyatun nafs tidak lain dan tidak bukan adalah dengan jalan sunnah. Dengan jalan sunnah. Tapi kita kena berusahalah. Macam mana kita tahu dalam sunnah ada zuhud, ada tawadhu', ada masalah-masalah tidak riya, tidak ujub, tidak sum'ah. Semua tu ada dalam sunnah Nabi dah. Dan kalau kita perhatikan hadis-hadis yang ada, semua ada. Tidak perlu kepada kisah-kisah yang orang panggil siapa pun ikat terbang di langit lawan alien dan seumpama dengannya, pelik-pelik itulah, tak perlu. Berpada pada
kisah-kisah yang benar ada dalam Quran, ada dalam hadis, kisah-kisah para sahabat yang muktabar ataupun kisah para sahabat yang sahih, dan juga para ulama-ulama muktabar yang menjadi sumber kepada kita untuk kita sucikan jiwa dan diri kita, insya-Allah. Mudah-mudahan kita tetap di atas jalan agama, dalam jiwa yang tenang, dalam jiwa yang suci, berpandu kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti setakat tu dululah. InsyaAllah kita sambung pada kritikan terhadap para sufi terkait takwil mereka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.